فالسلام الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanani binti Muhammad, nombor metrik 070893. Hari ini saya akan menceritakan ijtihad para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat yang bernama Ammar radhiyallahu anhu. Beliau berijtihad apabila hendak bertayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dan jika kamu berjunub berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air, atau dalam pelayaran, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah ataupun debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan debu. Yang menjadi kisahnya, pada suatu hari Ammar radhiyallahu anhu bermusafir ke suatu tempat. Didapati pada kawasan tersebut tiada air. Ketika itu beliau sedang berjunub atau berhadas besar, dan beliau sukar untuk mandi wajib kerana ketiadaan air. Selepas itu Ammar berijtihad, lalu beliau bertayamum menurut cara yang logik dan munasabah. Sehubungan dengan itu, Ammar mandi junub dengan berguling di atas debu pasir untuk mengangkat hadas besar tersebut. Lalu beliau solat seperti biasa. Apabila beliau pulang, beliau memberitahu kepada Nabi tentang kejadian tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya cukup bagi kamu bertayamum dengan begini, sambil Rasulullah membuat tutorial kepada Ammar radhiyallahu anhu. Bertayamum cara Nabi adalah dengan meletakkan dua tangan baginda ke atas debu tersebut. Kemudian Nabi meniup pada kedua tapak tangan supaya debu tersebut menjadi nipis. Kemudian menyapukan pada muka dan kedua telapak tangan. Tindakan yang Ammar lakukan iaitu berguling di dalam debu untuk menggantikan mandi junub, kerana beliau nak membandingkan dengan tayamum untuk berwuduk. Beliau berpendapat bahawa orang yang mandi junub mesti meratakan air ke seluruh tubuhnya. Begitu juga pandangan ikut logik bertayamum untuk menggantikan mandi janabah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Raihanah binti Muhammad Zaid, nama matrik 071062. Saya dari Diploma Al-Quran dan Al-Sunnah semester 4, sesi 2023-2024. Pada hari ini saya akan membahaskan tajuk tugasan bagi subjek Sejarah Perundangan Islam, iaitu kronologi ijtihad sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memilih ijtihad sahabat iaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud merupakan salah seorang sahabat yang mempunyai ilmu yang banyak dan mencukupi, kerana beliau sudah lama mendengar dan melihat bagaimana cara Nabi memutuskan sesuatu hukum melalui Al-Quran dan Sunnah. Pada masa itu, sahabat yang banyak terlibat dalam masalah penetapan hukum adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan sebagainya. Dan Ibnu Mas'ud ni termasuk salah satu daripada 7 orang sahabat yang paling banyak berijtihad dan berfatwa. Antara ijtihad beliau adalah talak dan rujuk harus dengan saksi, dan talak 3 sekaligus dikira sebagai 3. Abdullah ibn Mas'ud berijtihad dalam hukum talak dan rujuk harus dengan kehadiran saksi, dan talak 3 sekaligus dikira 3. Maksudnya di sini, apabila melafazkan talak atau rujuk perlulah dengan kehadiran saksi, dan jika melafazkan talak 3 dalam satu lafaz, maka jatuh talak 3 talak terhadap isteri. Menurut Ibnu Mas'ud juga, keinginan untuk rujuk setelah jatuh talak tidak dapat dilakukan hanya dengan perbuatan suami isteri seperti
melakukan jima' dan sebagainya, justru rujuk mestilah dilakukan dalam suatu akad dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Selain itu, Abdullah ibn Mas'ud juga berijtihad bahawasanya talak 3 dengan satu lafaz dikira 3. Dalam hal ini, ijtihad Abdullah ibn Mas'ud dengan ijtihad Umar adalah sama. Dalam hal ini, Umar radhiyallahu anhu mengatakan manusia terlalu beremosi dan terburu-buru dalam membuat sesuatu keputusan. Mereka membuat keputusan tanpa memikirkan kesan di kemudian hari. Manakala Ibn Mas'ud boleh mengatakan apabila mengikut sunnah, talak itu hanya jatuh sekali. Tapi jika tetap menginginkan talak 3 sekali lafaz itu, apabila keadaan sudah tidak terkawal dan rumah tangga itu tidak dapat diselamatkan lagi. Dalam hal ini, Ibn Mas'ud menegaskan bahawa hukum-hukum Islam bukanlah sesuatu yang boleh dipermainkan dan dipandang enteng kerana ini berkaitan dengan hukum hakam Allah. Beliau juga berijtihad dalam hal ini untuk menjelaskan perkara talak dan rujuk. Ini adalah perkara yang tidak boleh dilafazkan mengikut kehendak hati dan fikiran yang tidak tentu arah. Namun, kedua pihak haruslah berada dalam keadaan yang tenang dan emosi yang stabil sebelum membuat sesuatu keputusan itu. Oleh itu, masyarakat haruslah mengambil berat perkara ini sebagai orang Islam yang bertakwa agar mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.